Bersama saya Azrin Arif dalam rentasan berita edisi 721. Antara paparan utama. Pulau Pinang tolak politik dendam pribadi. Perikatan Nasional berebut kursi di Sabah. Akhirnya RUU 355 terkapar di lautan alasan. Kleptokrasi mana bukti Najib dizalimi? Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bekas Timbalan Presiden Keadilan Datuk Seri Azmin Ali dipetik media sebagai berkata bahawa bersikap terbuka dan mencari jalan pertemuan demi perdamaian dan perpaduan sepatutnya menjadi keutamaan bagi membolehkan negara menghadapi cabaran yang makin hebat pada masa hadapan. Azmin Ali berkata beliau memilih jalan perdamaian kerana cara itu akan membolehkan negara berada dalam keadaan stabil. Kestabilan pula penting bagi membolehkan kerajaan memberi tumpuan pada pembangunan negeri serta negara dan seterusnya membuka peluang pekerjaan kepada rakyat. Bagi saya yang penting ialah untuk membingkai muafakat dan mencari jalan pertemuan kerana cabaran yang kita hadapi hari ini amat getir. Kita boleh selesaikan semuanya sekiranya kita bersedia untuk mengambil sikap yang terbuka dan berlapang dada bagi mencari perdamaian di kalangan kita dalam negara ini, ujarnya seperti dipetik Astro Awani. Sebelum itu, Timbalan Pengerusi UMNO Johor, Datuk Nur Jazlan Mohamad menyifatkan penyertaannya dalam muafakat nasional tidak akan mengukuhkan kerjasama politik. Azmin Ali berkata demikian sebagai mengulas kenyataan Nur Jazlan itu selepas majlis penyerahan sumbangan korban kepada 250 asnaf di Yayasan An-Nahdah, Permatan Pauh, Pulau Pinang pada Ahad lalu. Walaupun azmin Menteri Perdagangan Antarabangsa dan Industri, namun program yang dihadirinya bersama Zuraida Kamaruddin dilaporkan tidak mendapat sambutan penduduk di Permatan Pauh. Program yang mendapat sambutan suam-suam kuku itu tidak mendapat liputan meluas dalam media perdana. Kenapa? Agaknya malah beberapa gambar di Facebook menunjukkan banyak kerusi yang kosong semasa beliau dan rombongannya hadir di Permatan Pauh. Satu video klip menunjukkan beberapa kereta VIP melintasi kemah yang juga kelihatan tidak ramai kehadiran. Ahli Dewan Undangan Negeri Keadilan Bukit Tengah, Gui Sio Leong pula memberi amaran kepada Azmin Ali supaya jangan menjangkiti Permatan Pauh dengan politik balas dendam peribadi. Beliau merujuk kepada laporan berita yang meliputi lawatan Azmin Ali ke Pulau Pinang pada hujung minggu di mana Menteri Tebuk Atap itu telah melancarkan serangan peribadi terhadap Anwar Ibrahim dan keluarganya. Nasihat saya kepada Azmin Ali adalah jangan bawa politik balas dendam peribadi kotor anda ke Permatan Pauh dan Pulau Pinang dengan menyerang keluarga Anwar Ibrahim. Anda sudah pun melakukan banyak kekicauan di keadilan. Impian Azmin Ali dan Perikatan Nasional untuk membawa perubahan nyata ke Pulau Pinang pada pilihan raya akan datang hanyalah impian kosong, katanya dalam satu kenyataan. Menurut Sio Leong, apa yang gagal disedari oleh Azmin Ali dan rakan-rakannya dalam membentuk kerajaan Perikatan Nasional adalah masa mereka terhad dan akan cepat tamat apabila pilihan raya umum diadakan nanti. Beliau berkata rakyat Pulau Pinang sepenuhnya menyokong Kerajaan Negeri Harapan di bawah pimpinan Chow Kon Yeow. Walaupun Perikatan Nasional bebas untuk mencuba nasib mereka dalam menawan Pulau Pinang, saya pasti apabila sampai waktunya, rakyat Pulau Pinang akan tahu dengan tepat bagaimana untuk menangani pengkhianat dan katak, tegasnya. Azmin dikatakan mahu menjadikan Pulau Pinang negeri Perikatan Nasional bermula dengan Permatan Pauh. Namun, jika sambutan di Permatan Pauh itu boleh dijadikan sebagai indikator, ternyata Azmin dan gerombolannya ditolak di Pulau Pinang. Entah perdamaian apa yang ingin dibingkai oleh Azmin Ali setelah bertindak sebagai perancang rampasan kuasa pada Februari lalu di tengah-tengah pandemik COVID-19. Pengerusi UMNO Sabah, Datuk Boh Muhtaradin mengumumkan Barisan Nasional dan sekutunya akan bertanding ke semua 73 kerusi Dewan Undangan Negeri di Pilihan Raya Negeri Sabah.
Menurut beliau, senarai penuh calon UMNO akan diumumkan dalam masa 2 minggu selepas selesai melakukan rundingan. Sementara itu, Bersatu dilaporkan mahu bertanding sebanyak 45 kerusi pada pilihan raya negeri yang dijangka akan diadakan 2 bulan lagi. Kenyataan Bersatu itu disebut oleh Pengerusi Bersatu Sabah, Datuk Seri Haji Jinur. PAS pula dikatakan sudah mengenal pasti kawasan di mana calon mereka akan beraksi. PAS Negeri sudah memutamatkan beberapa kerusi pilihan. Selebihnya kita serahkan kepada PAS Pusat berunding dengan rakan-rakan politik lain, kata Pesuruhjaya PAS Sabah Muhammad Aminuddin Aling di Petik Media. Untuk rekod, UMNO dan PAS bersekutu dalam kumpulan yang dinamakan Muafakat Nasional. Namun, tiada simbol yang dikemukakan untuk kedua parti itu. UMNO dijangka akan menggunakan simbol dacing, sementara PAS menggunakan simbol bulan. Bersatu kini berada di luar Muafakat Nasional. Jika parti itu bertanding, ia harus menggunakan simbol sendiri, iaitu bunga raya. Dalam pada itu, pimpinan Pakatan Harapan sepakat akan menyokong warisan dalam pilihan raya negeri tersebut. Warisan juga mendapat sokongan daripada parti yang didominasi Masyarakat Kadazan Dusun Murut, Pertubuhan Kinabalu Progresif Bersatu (APKO). Kesemua parti yang akan bertanding di Sabah kini perlu berunding di antara mereka demi mengelak daripada berlawan sesama sendiri. Namun, ia dijangka tidak akan dapat dijayakan dengan mudah. Minggu lepas, Presiden UMNO Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi mengumumkan secara rasmi bahawa parti itu tidak akan menyertai Perikatan Nasional sebagai parti komponen. Perikatan Nasional diketuai Presiden Bersatu Tan Sri Muhyiddin Yassin mendapat sokongan kuat daripada PAS. Ini bermakna PAS sedang bermain dalam dua kolam, iaitu Perikatan Nasional dan Muafakat Nasional. Malah, PAS memperaku bahawa Muhyiddin Yassin merupakan calon Perdana Menteri ke-9 pada pilihan raya umum ke-15. Pengumuman ini dibantah oleh beberapa pemimpin akar umbi UMNO. Mereka berpendapat pemimpin parti yang mendapat kerusi parlimen paling banyak sewajarnya dipilih sebagai Perdana Menteri. Mustahil Bersatu akan mendapat kerusi paling banyak kerana sudah pasti UMNO akan mendominasi dalam pengagihan kerusi parlimen bagi pilihan raya umum akan datang. Situasi Bersatu di peringkat persekutuan akan menjelma di pilihan raya negeri Sabah. Bersatu akan terbelit dalam percaturannya sendiri. Namun, paling malang ialah kedudukan wakil rakyat yang melompat keluar parti untuk menyokong Tan Sri Musa Aman demi menjatuhkan kerajaan pimpinan Datuk Seri Syafiee Apdal. Apa yang jelas, mereka tidak akan dicalonkan oleh parti asal. Oleh kerana mereka tidak berparti, maka nasib katak-katak politik ini bergantung kepada ihsan UMNO Barisan Nasional sahaja. Jangan guna alasan COVID-19 untuk mengecam warisan. Ketika kalian sibuk dengan usaha menjatuhkan kerajaan negeri, tidak pula kalian kisah tentang bahaya COVID-19. Presiden PAS Datuk Seri Abdul Hadi Awang berkata pembentangan rang undang-undang persendirian bagi meminda Akta Mahkamah Syariah kurungan bidang kuasa jenayah atau RUU 355 tidak perlu didahulukan pada masa ini. Beliau membuat kenyataan tersebut dalam temu bual dengan utusan Malaysia. Kini Hadi berkata pembentangan RUU 355 perlu melalui proses pindaan perlembagaan. Caranya ialah proses pindaan perlembagaan. Ini melihat kepada mana yang perlu didahulukan. Oleh kerana kita menghadapi masalah COVID-19 dahulu pada hari ini, masalah dan hal-hal lain dahulu, maka dahulukan apa yang perlu didahulukan, kata Hadi Awang. Bagaimanapun, dalam perenggan yang sama, beliau menafikan bahawa RUU 355 bukan lagi perkara yang diperjuangkan PAS. RUU 355 ini tidak hilang daripada perjuangan kita, tapi harus lihat mana yang perlu diutamakan, ujarnya. Sebelum pilihan raya umum ke-14, PAS nampak begitu bersungguh-sungguh memperjuangkan RUU 355 sehingga mengadakan perhimpunan ungu RUU 355 di Padang Merbuk pada 18 Februari 2017. Perhimpunan itu turut dihadiri beberapa orang pemimpin UMNO, tetapi PAS menangguhkan usul RUU 355 selepas membentangkannya dalam persidangan Parlimen pada April 2017. Ketika itu, Hadi memberi alasan penangguhan itu dibuat kerana usul bagi membentangkan RUU 355 perlu dicadang serta dikemukakan oleh Menteri untuk dibahaskan. Pada 18 Oktober 2018, Hadi Awang menjelaskan PAS menangguhkan sementara pembentangan RUU 355 sehingga tiba masanya. Usul itu tetap akan dibawa oleh PAS pada persidangan Parlimen akan datang, tetapi masanya belum ditetapkan. Katanya ketika menjawab soalan dikemukakan peserta
ketika menjadi ahli panel pada Forum Perundangan Islam bertajuk Maqasid Syariah dalam pelaksanaan perundangan Islam di Dewan Besar Wisma Darul Iman seperti dipetik. Persidangan Parlimen datang dan pergi, namun RUU 355 masih tidak kelihatan. Tiba-tiba setelah bersekongkol dengan Presiden Bersatu Tan Sri Muhyiddin Yassin dan bekas Timbalan Presiden Keadilan Datuk Seri Azmin Ali membentuk kerajaan tebuk atap bersama UMNO, MCA, MIC, GPS dan beberapa parti kecil di Sabah, PAS menukar melodinya. Walaupun sudah menjadi sebahagian daripada blok Kerajaan Perikatan Nasional, tidak nampak PAS mahu dengan segera membentangkan RUU 355. Malah, Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Ahmad Marzuq Syari dalam sidang Dewan Rakyat pada 22 Julai lalu berkata, kerajaan memerlukan penelitian secara menyeluruh sebelum dapat dibentangkan. Daripada desakan yang keras, kini sudah menjadi rasional dan bertindak waras. Kononnya, RUU 355 memerlukan pertimbangan dan penelitian secara menyeluruh bagi memastikan cadangan tersebut selaras dengan peruntukan Perlembagaan Persekutuan. Sedangkan sebelum ini mereka berteriak bahawa dalam pentadbiran Pakatan Harapan, Islam sedang diancam dan pelbagai lagi tomahan. Kini apabila PAS sudah menjadi kerajaan bersama penentang RUU 355 iaitu MIC, MCA dan beberapa parti lain di Sabah dan Sarawak, alasan baharu pula diguna pakai. Apa kaitan RUU 355 dengan COVID-19? PAS tidak memegang portfolio Menteri Kesihatan. PAS juga bukan Menteri Kewangan atau Menteri Ekonomi. Justru PAS sibuk di mana? Sungguh mudahnya PAS menggunakan alasan COVID-19 untuk memungkiri komitmen kepada RUU 355. Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur mensabitkan bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak atas kesemua 7 pertuduhan menyalahgunakan kuasa berhubung dana RM42 juta dari SRC International Sdn Bhd. Najib didapati bersalah atas 3 pertuduhan pecah amanah jenayah, CBT, 3 pertuduhan pengubahan wang haram dan 1 pertuduhan menyalahgunakan kuasa membabitkan dana SRC International, anak syarikat One Malaysia Development Berhad, 1MDB. Keputusan disampaikan Hakim Mahkamah Tinggi Muhammad Nazlan Muhammad Ghazali selepas mendapati pihak pembelaan gagal menimbulkan keraguan munasabah terhadap kes pasukan pendakwaan bagi tuduhan berkenaan. Najib didapati bersalah di bawah Seksyen 23-1 Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM. Kesimpulannya, dalam penghakiman saya, setelah mempertimbangkan semua bukti yang dikemukakan di mahkamah ini, saya dapati pihak pembelaan tidak berjaya membantah anggapan mengenai keseimbangan, kemungkinan atau menimbulkan keraguan munasabah tuduhan terhadap tertuduh di bawah Seksyen 23-1 Akta SPRM 2009, kata Muhammad Nazlan di Petik Media. Bekas pengerusi UMNO itu dijatuhi hukuman penjara selama 12 tahun dan denda sebanyak RM210 juta. Dalam pada itu, Hakim Mahkamah Tinggi Datuk Ahmad Bacha membenarkan permohonan Lembaga Hasil Dalam Negeri LHDN untuk penghakiman terus di bawah Seksyen 106 Akta Cukai Pendapatan 1967 bahawa cukai pendapatan tambahan Najib telah tertunggak dan perlu dibayar kepada kerajaan bagi jumlah RM1.69 bilion sebagaimana yang termaktub dalam sijil hutang yang dikeluarkan pada 5 Ogos 2019. Hakim Ahmad berkata pengenalan penalti terhadap defendant oleh pihak LHDN adalah dibenarkan dan adil sekiranya semua pembayar cukai lain juga dikenakan penalti yang sama apabila lewat membuat pembayaran cukai berkenaan yang telah tertunggak dan perlu dibayar. Keputusan kedua penghakiman itu membawa maksud kleptokrasi itu wujud dan menjadi amalan kerajaan UMNO Barisan Nasional. Dalam bahasa mudah, Najib sebagai Perdana Menteri dan Menteri Kewangan ketika itu telah tidak amanah, menyalahgunakan kuasa dan terlibat dalam pengubahan wang selain menyembunyikan pendapatannya daripada dikenakan cukai oleh LHDN. Persoalannya, setelah Mahkamah Tinggi mendapati Najib bersalah dan setelah beliau diperintah membayar cukai sebanyak RM1.69 bilion yang tertunggak, kenapa masih ada pihak yang terus-menerus berwirid bahawa Najib dianiaya? Malah terdapat kenyataan daripada pemimpin PAS bahawa Najib dizalimi. Setiausaha Agung PAS Datuk Taqiyuddin Hassan yang juga Menteri Undang-Undang menciap di Twitter,
Ada masanya kami tiada kuasa untuk menghalang ketidakadilan, tetapi jangan sampai tiada masa untuk memprotes. Ciapan tersebut telah dipadam, namun ia tidak hilang daripada laman sosial. Adakah pemimpin PAS terlupa firman Allah SWT dalam surah An-Nisa ayat 107 yang maksudnya, dan janganlah engkau berbahas untuk membela orang-orang yang mengkhianati diri mereka sendiri. Sesungguhnya Allah tidak suka kepada orang-orang yang selalu melakukan khianat lagi sentiasa berdosa. Ciapan itu melampirkan sekali pertemuan pemimpin tertinggi PAS dengan Najib pada lewat malam. Hantaran itu mengandungi gambar Najib bersama Presiden PAS Datuk Seri Hadi Awang, Timbalan Presiden PAS Datuk Tuan Ibrahim Tuan Man, Setiausaha Agung PAS Datuk Taqiyuddin Hassan dan Ahli Majlis Syura Ulama PAS Datuk Dr. Khairuddin Ahmad Razali. Ia satu pertemuan yang telah diketahui Allah melalui firman-Nya dalam surah yang sama, ayat 108 yang bermaksud, mereka menyembunyikan kejahatan mereka daripada manusia. Dalam pada itu, mereka tidak menyembunyikan kejahatan mereka daripada Allah. Padahal Allah ada bersama-sama mereka ketika mereka merancangkan pada malam hari kata-kata yang tidak diredai oleh Allah. Dan ingatlah, Allah sentiasa meliputi pengetahuannya akan apa yang mereka lakukan. Jika Pakatan Harapan tidak menang pada pilihan raya umum ke-14 yang lalu, perencanaan dan kerja jahat tersebut akan terus tersembunyi. Persepsi kononnya Najib dizalimi wajar ditangani oleh pimpinan Pakatan Harapan secara jelas, kreatif dan tuntas. Rakyat memerhati. Teruskan bersama kami di Jom Channel dan layari portal jomchannel.net untuk mendapatkan berita politik tanah air. Saya Azrin Arif, terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera.